Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Angin kuat seluar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung daripada petang tadi. Pembahasan yang kedua, suruk-suruk, yakni syarat-syarat wajib udhiyah. Syarat-syarat wajib udhiyah atau sunatnya. Pada ta'rif dan hukum tadi kita dah sebut, ulama Hanafi mengatakan wajib, dan ulama jumhur mengatakan sunat. Disyaratkan wajib udhiyah di sisi fuqahaul Hanafiyah ataupun sunatnya di sisi imam-imam yang lain, iaitu pendapat jumhurul fuqaha. Jadi termasuknya mazhab kita Syafi'i. Ialah syarat ni kuasa di atasnya watah kurban. Syarat kita kuasa kurban makna kita mampu, kita ada pitih, ada duit. Maka tidak dituntutkan udhiyah daripada orang yang lemah. Bila kita tak ada syarat, tak suruh kita gerbeh. Bagi mereka yang ada, sebab syarat ni dia bukan tekal sangat ada. Bila kita kuasa kita buat, bila kita tak kuasa, ya tak payah buat. Kalau kita sepakat berhutang duit, syarat tak suruh. Tahun ni kita nak buat kurban, duit tak ada. Kita cari berhutang duit sahabat kita untuk nak gerbang, syarat tak suruh. Hukum berhutang wajib dibayar. Hukum kurban, hukum sunat. Tapi kalau kita berhutang, kita buat kurban, sah. Cuma dia tak suruh. Bila tak ada, tak payah gerbang. Bila kita ada, kita buat. Itu ya. Pada hari-hari raya Adha. Maksud dengan kuasa pada pendapat Hanafiyah ialah ada kemudahan pada zakat fitrah. Kita kembali pada bab zakat fitrah. Zakat fitrah ni tiba bagi mereka yang kuasa pada hari raya, pagi raya. Maknanya kalau kita tak ada pagi hari raya, pendapat ulama Hanafi mengatakan tak payah keluar zakat. Bila kita kuasa, bila kita ada duit pada pagi raya, maknanya duit terlepas daripada nafkah keluarga kita, baru dikatakan wajib zakat. Sama juga bak gerbang, bila selesai berlaku kewajipan nafkah yang mana lebih, waktu baru wajib kurban pada pendapat ulama Hanafi. Ulama Syafi'i kita sunat di situ. Iaitulah bahawa dimiliki 200 nisab zakat. 200 ni 200 dirham. Kita hari ni kita tak kira dah 200 dirham ni. Nisab zakat. Zakat emas dan perak. Zakat emas 20 dinar. Kalau kita kira zaman sekarang ni, kita nilai dengan duit. Kalau duit bak, bila orang ada emas cukup nisab dia lebih kurang 100,000 bak. Kalau duit sini dalam 12,000 riyal, lebih kurang. Tu nisab zakat mah 10 dinar. Nah 10 dinar. Jadi kalau dirham 200 dirham. Sini kita tak ada sebut bagi dirham tu. Kalau kita nilaikan zaman sekarang ni berapa, kita tak ada tulis sini. Ataupun mata benda yang sama dengan qadar tersebut.
Pitih duit tak ada, tapi barang kita ada. Itu si fuqaha Hanafi. Serta pula lebih daripada tempat kediaman dan pakaian ataupun hajatnya dan mencukupinya. Segala lengkap dalam rumah ke apa semua tu, kelengkapan semua masuk belakang. Mana kalau rumah lepas daripada sewa, makanan kita dalam rumah berapa kita kena guna, orang gaji kita, pembatu rumah berapa kita kena bayar. Bila selesai semua, hak yang baki lagi baru kena dalam bak kurban ni baru wajib kurban. Tu ulama Hanafi lah, ulama Hanafi. Dan mereka yang wajib nafkahkan atasnya. Jadi kalau kita tilik di sini dalam bak kurban dengan bak zakat sama lah. Syarat kena lebih daripada mu'nah perbelanjaan mereka yang di bawah jagaan kita, tempat tinggal dan sebagainya. Orang yang kuasa berkurban pada pendapat fuqaha Malikiyah pula, iaitu orang yang tak berhajat kepada harga udhiyah kerana satu perkara yang daruri pada umum. Jikalau kuasa bahawa berutang, hendak berutang, yang kita sebut tadi dalam pendapat hak Syafi'i. Dalam pendapat Maliki kata kalau kita kuasa berutang, kita berhutang lah, boleh. Itu pendapat ulama Maliki. Kita sebagai yang bermazhab Syafi'i tak sampai tahap berhutang lah. Kalau berhutang tu mana kita wajib kena bayar pula. Bila tak ada, sudah. Ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahawa orang yang kuasa berkurban itu ialah mereka yang memiliki harga udhiyah. Kalau satu bahagian 500 riyal, bila kita ada 500 riyal, tapi syarat dia serta pula harga itu lebih daripada hajatnya dan hajat mereka yang di bawah jagaannya. Maknanya 500 riyal ni kita buat masalahnya lebih daripada bayar api, bayar air. Kalau sewa mah bayar penyewa. Kalau nafkah hari itu berapa kita makan keluarga, anak kita mengaji berapa kita sara, semua lebih semua baru disyaratkan udhiyah dan kurban itu dapat mazhab Syafi'i. Dan hajat mereka di bawah jagaannya pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Kita tak kira sebelum raya, kita kira hari raya dan tasyrik 3 hari, 4 hari. Artinya masalah kalau kita ada piti seribu ya sebelum pada raya, dia tak kira juga. Kita nak kalau hari raya tu masalah kita ada 1000 ya, kita cabut sewa rumah 100. Beri makan ni kepada anak-anak sekolah kita 100. Beri bagai kelengkapan dalam rumah kita, makan ni apa nafkah 100. Selesai habis, kalau baki lagi 500 baru boleh kita kurban. Dan pula selesai ni bukan sehari raya dak, tasyrik 3 hari lagi. Mana kalau kita beli hari raya sahaja, hari tasyrik kita tak ada duit dah nak makan, tak payah kurban. Mana hukum tak disunatkan kurban. Itu pendapat ulama Syafi'i. Kerana hari-hari tersebut itu waktu udhiyah, 1 hari raya dan 3 hari tasyrik. Seperti zakat fitrah, sama dalam bab zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni yang kita maklum dalam fiqh Syafi'i, wajib atas mereka yang kuasa yang lebih daripada perbelanjaan dalam rumah tangga, diiktibarkan hari raya dan malam hari raya. Adapun sebelum tak kira. Walau kita duit banyak sebelum pada raya, sebelum pada raya tu kita duit dah 1000 ya, zakat fitrah ni ya. Tapi 1000 ya kita siapa tunai masa untuk bayar hutang, 1000 ya bermolek habis, tak ada lah. Bermolek malam raya, duit pun tak ada, zakat tak wajib. Pasal kita tak ada dah. Kita tak ada dah, habis dah. Ni tiba kalau duit duit saja, tapi di hari ni kita kalau tak ada duit, kita ada barang-barang mata benar, tiba kata kaya juga tu. Kita jual barang kita. Situ. Kerana mereka mensyaratkan pada zakat fitrah itu bahawa lebih daripada hajatnya
yang dibelanjakan pada hari raya dan juga malam raya sahaja. Hari dan malam. Hari raya, malam raya ni bukan malam nak raya, malam selepas pada raya. Situ dah. Ada setengah takut kita keliru. Hari raya, masalahnya kalau kata hari ni hari Jumaat, kita raya. Malam ni, malam selepas raya. Tu malam raya. Bukan malam sebelum raya dah. Ada istilah dalam ulama fiqh, istilah itu. Pada pendapat fuqaha Hanabilah pula, mereka yang kuasa berkorban itu ialah mereka yang mungkin untuk mendapatkan harga sekalipun dengan secara berutang. Ini jadi sini kita tilik sama dengan pendapat ulama Maliki. Hutang pun boleh kalau kita nak korban. Akan tetapi disyaratkan bahawa mereka itu mampu untuk membayarkan hutangnya. Kalau agak kata berhutang tak boleh nak bayar, tak payah. Kalau kita berhutang, kita berjanji selepas pada raya kita akan bayar dan kita kuasa untuk bayar, maka ulama Hambali mengatakan boleh kita, walaupun dengan secara kita berhutang sekalipun, boleh kita buat kurban. Itu pentafsilan secara pak mazhab. Jadi dalam pak mazhab tu kita ambil pendapat yang paling kita pegang hari ni, hak mazhab Syafi'i lah. Jadi syarat ulama Syafi'inya bila kita nak kurban, lebih daripada nafkah belanja keluarga dan mereka di bawah jagaan kita, dan lebih daripada hajat kita, hajat mana benda yang kita perlu, baru boleh kita kurban. Syarat-syarat sah udhiyah. Yang tadi syarat wajib dia dua. Syarat wajib, syarat sah. Supaya kita semaya juga. Syarat wajib semaya, kena seorang Muslim. Syarat sah semaya, kena berwudu. Dia tak sama. Syarat wajib suku, syarat sah suku. Jadi sama dengan bak kurban. Syarat wajib kita dah sebut tadi. Syarat bagi sah udhiyah ni di bawah ni. Disyaratkan sah udhiyah itu seperti penjelasan yang ternyata di bawah. 1. Selamat haiwan yang dikurbankan itu daripada cacat dan cedera. Binatang yang kita nak buat kurban ni, baik lembu, kambing ke ataupun unta, kita nak hak molek, kita nak hak sempurna. Kalau ada cacat cedera, tak boleh kita nak buat kurban. Cedera yang keji. Maksud cedera yang keji ni, cedera yang banyak. Cedera yang kita nampak sangatlah cedera. Yang membawa pada adat kurang rasa daging. Jadi kalau daging dia tu tak sedap kita nak makan. Hak kuruh sangat, ada tulis. Tak boleh nak kurban dah. Pasal dia kuruh sangat. Kalau bobo kuruh tengah-tengah tak apa. Lembu seka boleh 15 kilo. Tak boleh kurban. Pasal yang keji yang membawa pada adat ni, rasa daging pun kita makan tak sedap. Di antara cacat yang menghalangkan dan menegahkan daripada berkorban itu 4 sahaja yang diiktifakkan di atasnya di antara mazhab. Jadi 4 ni hak disorehkan, hak ittifaq di kalangan 4 mazhab. Jadi kalau ada salah satu, maka tak boleh kita nak buat korban, tak boleh. Iaitu haiwan yang ternyata buta. Jadi maksud buta ni buta mata. Binatang bila buta mata, hukum nak buat kurban tak boleh. 1. Dan yang ternyata sakit, mana jelas kata sakit. Hak sakit, hak uzur lah. Dan yang ternyata kecok. Kecok ni capek. Jalan tak betul. Seumpama patah kah, ataupun penyakit kah, maka tu tak boleh kita nak buat kurban. Dan yang terlalu kuruh, kuruh sangat, lembu tapi halu sangat, hukum kurban tak boleh. Hak ni 4
yang disebut dan diittifaqkan antara fuqaha. Mazhab mana-mana pun sama. Hak muttafaq alaih. Para ulama berijma' di atas bahawa segala cacat yang tersebut di atas itu tidak memadai berkorban dengannya. Hak ni ijma' ulama, ittifaq ulama. Mereka sebulak suara mengatakan tak boleh kita nawak gerbang, cacat dan cedera yang tersebut di atas, yang 4 tadi. Seperti demikian itulah barang yang ada pada makna cacat ataupun terlebih keji lagi. Seperti buta 2 belah. Buta sebelah pun tak boleh dah. Lembu mata buta sebelah. Akwar. Akwar mana buta sebelah. Jadi tak boleh kita nawak gerbang. Pas kalau buta 2 belah, lagi keji, lagi teruk. Dan terpotong kaki. Hak kecok pun tak boleh dah. Kaki kalau putus, pakai tak boleh selalu lah. Dan sebagainya. Untuk lebih lanjut, insya-Allah kami akan sebut pada perbahasan depan, tak sampai lagi dah. Ayawan yang dibuat udhiyah dengannya. Itu ada satu tajuk khas untuk dia. Binatang macam mana kita nak buat gerbang. Nah, kita tengok sebentar lagi. Syarat yang kedua, syarat sah kurban. Keadaan kurban itu di dalam waktu tertentu, iaitu pada mazhab Hanafi hari yang ke-10, ke-11, ke-12 daripada bulan Zulhijjah. Kita dah kata pada awal-awal tadi, bagi mazhab Hanafi, hari raya sehari, hari tasyrik 2 hari, campur 3. 10, 11, 12. Itu adalah pendapat ulama Hanafi. Dan tidak sah berkorban pada hari raya Adha. Bukan. Dan tidak sah berkorban pada malam raya Adha. Malam raya, malam nak raya. Murak situ pula. Esok nak raya, malam ni kita mula dah. Tak boleh. Kita kata esok ni tak bergaduh dah. Lepas subuh tu kita masak daging siap dah. Lepas sembahyang nak makan. Hukum tak boleh. Malam nak raya, tak boleh. Malam selepas raya, tak apa. Itu. Para fuqaha Malikiyah mereka mensyaratkan sembelih itu mesti dilakukan udhiyah itu siang hari. Ihtimal 2 tadi. Kalau kita tengok di sini, ulama Hanafi ni dia tak kira nampak malam selepas raya, hak belum raya tu tentu dah tu. Hak tu ijma' ulama. Masalah malam sebelum raya, hak tu ijma'. Malam selepas raya itu ada ikhtilaf di antara mazahib. Masalah kalau kita jemaah kita raya malam Sabtu. Lalu itu mengikut zahir ibarat yang disebutkan oleh pendapat ulama Hanafi, malam pun tak boleh, dia syarat nak siang hari. Kita tengok depan ulama Maliki dia. Fuqaha Maliki yang kata mesti dilakukan udhiyah itu siang hari. Sekira-kiranya disembelihkan udhiyah itu di waktu malam, maka tidak sah udhiyah itu. Sama juga. Malam dia tak sah, dia nak siang hari. Kita Syafi'i ni tak apa. Para fuqaha Malikiyah pula mereka tambahkan 2 syarat lagi, iaitulah 1, juru sembelih itu terdiri daripada orang Islam. Tukar sembelih. Jadi tukar sembelih tu nak orang Muslim. Maka tidak sah sembelih orang kafir, sekalipun jika ia kafir kitabi. Dalam bab sembelihan, kita kembali dalam bab sembelihan di sana. Kalau orang yang juru sembelih tukar sembelih tu Muslim, waktu boleh makan. Ataupun Yahudi, Nasrani, Kristian sembelih mengikut hukum dalam fiqh, kalaulah betul-betul Yahudi dan Kristian yang berpegang dengan kitab yang asal, hukum sembelih halal dimakan, hukum asal dia. Tapi nak betul-betul Yahudi yang berpegang dengan kitab mereka, baik kitab Taurat ataupun kitab Injil, hak asli,
Kemudian hari ini kita nak tilik pada kita asli tak ada dah. Dan Yahudi Hosaning tu, Kristian Hosaning bukan setakat kata dihalalkan semula kita sebagai Muslim kita nak kahwin dengan dia, apa hukum boleh lagi? Kita kahwin dengan kitabiah. Perempuan kitabiah halal dikahwin. Tapi syarat dia nak kitabiah yang berpegang dengan kitab yang belum diubahkan oleh ulama-ulama mereka. Tenang tu. Maka hari ni kalau kita tilik pada kitab-kitab mereka, baik kitab Taurat, baik kitab Injil, maka sudah diubah oleh ulama, tokoh-tokoh ulama, jadi bukan hak asli. Hak asli tak ada dah hari ni. Jadi pendek katanya kafir jugalah. Sebab dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Dia tak beriman dengan Nabi kita, jadi kafir juga tu. Tak boleh kita makan sembelih dia. Walaupun harus makan udhiyah itu, syarat kena Muslim juga. Para fuqaha yang lain daripada Malikiyah, mereka berpendapat bahawa ketiadaan sembelih udhiyah kecuali orang Islam. Bukan setakat ulama Maliki, ulama lain pun mengatakan sembelih ini mesti kena orang Muslim dan dimakruhkan kafir zimmi, kitabi, sembelihkan udhiyah itu. Ada juga ulama mengatakan makruh. Ini dalam mazhab lain, dalam mazhab lain. Syarat yang kedua yang ditambahkan oleh ulama Maliki, tidak diistirakkan pada harga udhiyah. Pada istirak mana berkongsi. Kita nak berkongsi pakat mung setengah, kawin setengah, demo setengah, tak boleh. Hak kita. Harga global. Dan sah tasyrik mana berkongsi pada pahala tu boleh sebelum disembelih. Sebelum daripada sembelih. Tidak kemudian daripada segi pahala lah. Sebelum pada tu pahala tu boleh, tapi sah tu tak sah. Sebab dia nak harga yang seorang tertentu, kita nak kapuh harga tak boleh. Jadi kalau seka. Kalau kita ambil segi tengok. Dan sah tasri apa sana? Tidak diistirak pada harga udhiyah. Dan sah berkongsi pada pahala sebelum daripada sembelih, tidak kemudian daripadanya. Di antara tujuh bahagian pada seekor unta atau lembu. Jadi kalau sebelum tu tak boleh juga. Lepas pun tak boleh. Cuma pahala tu ada. Pendek katanya dalam pendapat ulama Maliki ni, kalau kita tengok di sini, maknanya di sisi mereka ni syarat nak seka sore. Tak? Dia nak situ. Tidak kambing. Dengan 3 syarat. Satu, bahawa ada yang beristirak itu akarib, adik-beradik, seperti anak saudaranya, anak saudara dan isterinya. Jadi kalau orang asing tak boleh. Dia pendek kata dia tafsir panjang sikit dalam pendapat ulama Maliki ni. Kalau nak istirak ni syarat kena kaum kerabat, orang luar tak boleh. Tak situ. Kalau kita nak berkongsi suku-suku tak boleh, kena orang yang kaum kerabat dia, anak dia ambil katik, kita ambil katik. Yang kedua, bahawa ada ia pada mereka yang dinafkahkan atasnya, sama saja nafkah wajib, seperti bapa dan anak yang fakir keduanya. Itu nafkah wajib tu. Itu pun boleh. Ataupun tidak wajib, seperti saudaranya ataupun anak saudara. Itu tak wajib nafkah. Yang ketiga, bahawa ada yang duduk sekali pada rumah yang satu. Ya gini, masalah nak istirak ni dalam pendapat fuqaha Maliki itu dia tafsir tu baik lagi. Kalau orang suku sakat tak boleh. Kalau kita nak berkongsi dalam bahagian lembu tu, dia syarat kena kaum kerabat, kena adik-beradik, baru tak apa. Kalau masing-masing tak boleh, kena pakai muayyan. Kalau kita sekalah. Kalau hak demo sekalah. Tapi kalau kita nak berkongsi macam muzak kita ikut kaum kerabat siapa saja yang nak, boleh kita berkongsi 7 lah. Kalau Hanafi tak boleh.
Tak boleh. Dan sah pada pendapat yang lain pada fuqaha Malikiyah beristirak pada berkorban antara daripada unta dan lembu dengan dibahagikan 7 bahagian. Dibagi 7. Jangan duk bagi 8 tu. Bagi 7 lah. Apa kita buat hari ni lah, lembu seka 7 bahagian. Kita 1 bahagian, orang tu 1 bahagian. Walaupun bukan keluarga kita, walaupun bukan kaum kerabat, anak beranak, boleh. Tapi dalam pendapat hak atas tadi, dalam pendapat ulama Maliki, jangan keliru dah. Pendapat Maliki, masalah kita nak berkongsi lembu seka 7 ni, kalau kita berkongsi dengan orang yang suku Sakak tak boleh. Nak berkongsi syarat kena kaum kerabat, orang bawah jaga kita tak apa. Apa dah. Tapi ulama Syafi'i kata tak kira kaum kerabat kita ke, adik-beradik kita ke, jiran kita ke, siapa saja yang nak gerbai boleh kita istirak. Tu ulama Syafi'i kita tu. Dan tidak sah lebih daripada 7. Ada buat 7 ke? Tak ada dah. Ada setengah dia buat 7 juga. Dia untuk beri ke tukar sembelih. Tak kena tu. Dia sembelih lembu seka, dia letak 7 tupuk. Yang 7 orang tu ambil satu-satu. Yang tupuk yang ke-8 tu dia beri kepada tukar sembelih. Hak tu tak kena. Kena buat 7 tupuk dulu, buat 7 bahagian. Kita nak bagi, kita cabut suku. Kita nak bagi kepada tukar sembelih, kita sedekah suku. Upah tak boleh. Mungkin depan akan sebut bab upah tukar sembelih. Jadi kalau kita nak upah tukar sembelih, kita kena ambil duit suku Sakak dalam poket masing-masing, 10 riyal seorang kan, untuk sedekah apa ni upah tukar sembelih. Kalau kita nak ambil daging dalam bahagian yang kita bagi, nak upah kepada tukar sembelih, hukum tak boleh. Melainkan kita beri atas jalan sedekah. Cabut suku. Hak ni saya sedekah kepada orang sembelih. Bukan saya upah ni. Setengah kilo ke, 2 kilo ke, ikut gitu. Tu boleh. Jadi tidak sah lebih daripada 7. Dan tidak juga kurang daripada 7. Kita nak buat 6 tupuk tak boleh kan? Kita nak buat 6 bahagian. Lembu seka kita buat 6 bahagian. Tak boleh. Maknanya kalau kita gerban ni tak cukup orang seorang. Ada 6 orang. Seorang lagi tak ada. Buat untuk 6 orang tu. Bila bagi 7. Ambil masing-masing. Demo ni satu. Hak satu lagi tuai lembu. Sebab dia nak beli nak jual ikut tu. Tapi gerbai kita sah lah. Kita gerbai lembu seka. Kita nak 2 bahagian. Tuai lembu kita tak apa. Niat ambil 2 bahagian tu. Yang 5 lagi saya nak jual. Itulah dia tu. Tapi yang 2 tu jadi gerbai untuk kita dah. Gitu. Tapi tak ada lah masalah yang kita royak tu. Jangan nak ada. Hak adanya dalam lembu seka tu 7 bahagian tu ada yang buat akikah, ada yang buat gerbai. Tu tak ada masalah. Masing-masing ibadat. Kita ambil 2 bahagian, kita dah buat akikah lembu seka. 5 bahagian lagi tu jiran kita ambil buat kurban, tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau 1 bahagian kita nak niat 2 gerbai gatik, akikah gatik, tak boleh. Pasal ibadat suku-suku. Ibadat mustaqillah. Ibadat suku-suku tu macam kita semaya nak buat isya gatik sunat sekali tak boleh, dia kena suku-suku. Nak akikah, nak buat kurban lah. Nak makan saja sah niat apa? Bayar duit makan. Bagi mereka yang kurban dapat pahala untuk dia. Jadi kita nak buat tupuk, nak bagi lebih daripada 7 tak boleh. Nak kurang daripada 7 pun tak boleh. Sekat 7 lembu ataupun unta, kambing, kambing tak boleh. Kambing ni mesti kena seka sore. Kalau nak gerbai. Mana afdal kambing dengan lembu? Kalau sebahagian lembu dengan seekor kambing,
afdal kambing seekor. Pasal kita ambil nyawa untuk kita lah. Segi afdal, segi sah belaka. Syarat-syarat bagi mereka yang ditaklifkan dengan udhiyah. Jadi orang nak gerban ni, maksud yang ditaklif ni mana orang yang diberaktikan dengan gerban. Gerban tadi hukum dia wajib atau ulama Hanafi atau ulama jumhur mengatakan sunat. Jadi gerban ni untuk siapa? Syarat mereka yang nak gerban. Para fuqaha berittifaq bahawa orang yang dituntut berkorban itu ialah orang Islam. Orang Islam yang merdeka. Bila kata merdeka nak keluar orang jadi hamba ke. Hari ni hamba tu dah tak ada. Sahaya abdi, gunik. Itu tak masuk di sini. Yang akil, yang tak gila. Yang akil, yang berakal, yang balik, orang yang cukup umur, siapa umur, dan yang bermukim, yang tidak musafir ke mana-mana. Orang musafir boleh gerban dah. Nanti kita tengok lagi. Ulama kita ni tak kira. Baik kita musafir, baik kita bermukim, gerban. Tapi ada ulama yang mengatakan orang musafir itu tak boleh gerban. Kita tengok lagi depan kita sebut tu. Akan yang kuasa berkorban tu 4-5 syarat: muslim, merdeka, akil balik, bermukim, dan orang yang kuasa berkorban. Akan tetapi mereka berikhtilaf, berselisih di kalangan fuqaha, adakah dituntut orang musafir dan kanak-kanak itu berkorban? Kita musafir boleh tak kita nak korban? Masalah hari raya kita tak ada rumah, pergi ikut negara Arab, boleh kita gerbai tak kita musafir? Ataupun kanak-kanak duit dia belana, duit dia banyak, boleh tak kalau dia nak gerbai? Padahal dia tak balik lagi. Sini katanya adapun orang musafir, maka pendapat fuqaha Hanafiyah, mereka berkata tidaklah di atas orang musafir itu berkorban. Orang musafir tak boleh gerbai. Maknanya tak disuruhkan gerbai orang musafir. Kerana Abu Bakar dan Umar tidak berkorban keduanya ketika keduanya bermusafir. Abu Bakar, Sayyidina Umar bila dia musafir keluar dia tak gerbai. Ni hak ulama Hanafi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Laisa 'alal musafiri jum'atun wala udhiyatun." Maksudnya tidaklah di atas orang musafir itu Jumaat dan berkorban. Bila dia musafir Jumaat tak wajib, korban pun tidak wajib. Nisbah pada ulama Hanafi. Kedua-dua tu tak belaka. Berkata fuqaha Malikiyah, disunatkan berkorban bagi orang yang lain daripada mereka mengerjakan haji semata-mata. Tak kira siapa dia, yang tidak menunaikan ibadat haji, sunat korban. Kecuali orang yang mengerjakan haji, maka tak sunat dia korban. Ini ulama Maliki. Yang hadir di dalam negeri ataupun di dalam musafir. Maksud yang hadir dalam negeri ni orang dalam Mekah lah. Rumah dia ada di Mekah dah. Dia buat haji, tak sunat dia gerbai. Kita duduk di Jawi, kita musafir naik ke Mekah untuk buat haji, tak sunat kita gerbai. Tu. Sebab kita buat haji. Jadi dia tidak tertentu kata musafir semata musafir dak. Kalau musafir haji tak payah gerbai. Kalau musafir di tempat lain lah buat tak apa. Tu ulama Maliki. Berkata fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini kita perhati dalam mazhab kita. Disunatkan berkorban bagi setiap muslim, musafir ataupun orang yang mengerjakan haji ataupun lain daripadanya. Makna mutlaqan. Mutlaqan ni makna itlaq.
semata-mata bila orang ni Muslim, musafir ke tidak musafir ke, buat haji ke tidak buat haji ke, sunat dia gerubah. Tapi syarat hal lepas tadi, orang yang ada kemampuan, orang yang kuasa tadi. Kita musafir tak ada masalah. Pergi satu negeri kita duit ada, hang gerubah di sana. Tak ada apa, tu boleh. Dalilnya dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban di Mina dengan seekor lembu. Tak, waktu Rasulullah gerubah itu di Mina, hak sebut syarah hadis, untuk isteri-isterinya. Maknanya waktu Nabi kita buat haji, bila dia berada di Mina, dia gerubah untuk pada isteri dia. Jadi walaupun dia buat haji sekalipun boleh dia gerubah. Dengan hadis ini ditolakkan pendapat mereka yang berkata tidak disunatkan berkorban bagi orang melakukan haji di Mina. Itulah ulama fuqaha Hanafi, bila orang yang mengerjakan apa dah? Bila dia buat ulama Maliki, bila dia buat haji maka tak disunatkan dia berkorban. Kalau tidak buat haji tak apa, walau musafir sekalipun. Khulasahnya, kesimpulannya, fuqaha yang lain daripada Hanafiyah, iaitu jumhur lah, berkata disunatkan berkorban bagi orang musafir dan lain. Dan di sisi Hanafiyah, tidak di atas orang musafir itu udhiyah. Itu kesimpulan kita ambil sikit. Hanafi kata bila musafir tak boleh gerubah, tak disyaratkan gerubah. Jumhur kata bila musafir boleh kita gerubah. Cuma ulama Maliki kata kalau musafir untuk haji tak payah gerubah. Atau ulama Maliki. Itu hukum orang musafir. Adapun kanak-kanak yang belum balik, kanak-kanak yang belum balik, budak-budak tapi dia cerdik dah, pada pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, wajib di atas kanak-kanak itu berkorban daripada hartanya. Budak ni dia kaya, harta ayah dia tinggal banyak, maka mengikut pendapat pada perkataan yang asah, boleh dia gerubah, bahkan wajib dia gerubah. Sebab bagi hukum nisbah pada ulama Hanafi mengatakan gerubah itu wajib. Kanak-kanak pun wajib sebetulnya. Maknanya bagi mereka tidak syarat dengan balik tak, bila duit tu ada. Dan dikorban daripadanya oleh bapaknya. Sebab budak dia bukan ahli bagi niat. Kalau bapak dia ada duit anak dia suku, bila anak dia nak buat korban, bapak tolong niat kepada anak dia. Sebab budak ni dia nak niat, dia bukan ahli bagi niat, dia tidak balik lagi. Ataupun yang menerima wasiat, bapak dia sudah tak ada, sebelum pada bapak meninggal dia berpesan wasiat kepada satu orang supaya menjagakan anak dia dan harta anak dia. Maka sebagai orang yang menerima wasiat tu boleh dia gerubah kepada kanak-kanak, sebab dia juru niat ni panggil. Dia juru niat dia. Dan makanlah kanak-kanak itu daripada udhiyahnya. Dia boleh makan udhiyah dia. Dan bersembelih oleh walinya daripada tiap-tiap satu daripada anak-anaknya yang kecil. Wali juru sembelih, kalau tak pandai sembelih, wakil tukar sembelih. Boleh juga wakil tukar sembelih. Akan seekor kambing ataupun unta ataupun lembu daripada 7 bahagian tadi. Kata Muhammad dan Zufar, wali itu berkorban daripada hartanya sendiri. Jadi tidak pada harta kanak-kanak. Anak kita, jadi pendapat hak atas tadi itu, ni bukanlah mazhab kita dah. Pendapat hak atas tadi Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bila nak gerubah ambil harta kanak-kanak. Pendapat hak bawah ni semua ulama Hanafi ni. Jadi kalau nak gerubah kepada anak kita, kita kena ambil duit kita, poket kita sendiri.
Gerbek untuk anak kita yang belum balik. Jadi kita tak buat lah ni gerbek untuk anak kita, tak buat ni. Kita buat untuk kita dan ahli kita. Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitab Fiqh Islami berkata, zahir riwayat dari sisi fuqaha Hanafiyah, iaitulah perkataan yang paling azhar, pendapat ulama Hanafi tadi, dan di atasnya fatwa bahawa kurban itu disunatkan dan tidak wajib pada kanak-kanak yang kecil. Jadi ini pendapat bagi ulama. Apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhairi oleh pendapat yang paling azhar dalam ulama Hanafi sendiri pun, masalah kanak-kanak ni bukan siapa tahap wajib dak, sunat aja sebagai wali gerbewi. Akan tetapi tidaklah bapa itu membuat kepada harta kanak-kanak, tapi kena ambil harta dia sendirilah, harta wali sendiri. Kanak udhiyah itu ialah kurbah. Kata fuqahaul Malikiyah, disunatkan berkorban bagi kanak-kanak. Sunat. Jadi ulama Hanafi wajib kanak-kanak gerbe, pendapat yang as-sah, mengikut pendapat azhar yang disebut oleh Dr. Zuhaili adalah sunat juga gerbe untuk kanak-kanak, tapi duit pitih tu ambil harta hak wali, hak bapak sendiri, jangan ambil hak anak. Pendapat fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak disunatkan berkorban bagi kanak-kanak. Ada. Walau budak tu ada pitih, ada duit, tak sunat dia gerbe. Tak sunat dia gerbe. Sebab gerbe ni kah untuk siapa? Untuk lelaki ke perempuan ke yang balik, yang akil, yang muslim. Sebut dah tadi kah? Utuh tu ya. Khulasahnya, kita buat kesimpulan sikit. Berkorban bagi kanak-kanak daripada harta walinya itu disunatkan di sisi fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah. Itu kesimpulan dia. Kalau wali nak buat, tapi harta wali, jangan harta budak lah, itu sunat. Dan tidak disunatkan yakni kurban ni pada pendapat fuqaha Syafi'iyah. Uzak kita, apa hukum budak kurban? Jawabnya tak sunat. Dia tak suruh. Nanti dia balik dululah kena buat gerbe juga. Juga ulama Hanabilah pun sama juga sini. Di antara syarat berkorban itu, syarat dia banyak. Di antara syarat berkorban itu ialah niat udhiyah. Jadi kalau kita tak niat, tak jadi. Semula gitu ya. Tak ada niat nak buat kurban udhiyah, tak ada niat sekarang abu, hukum tak jadi kurban. Maka tidak memadai udhiyah tanpa niat. Kurban tapi tak niat, tak jadi. Dalam mazhab kita nya ada juga gerbe tak kena niat. Masalah gerbe nazar, lepas tu dia wajib semula hantar dah. Kalau gerbe sunat mesti kena niat. Bila gerbe sudah jadi nazar, jadi wajib, seperti kita jelas tadi, nazar pada hukum perbaik, maka wajib disembelih. Lazim niat tak payah niat, kerana tetap wajib disembelih. Itu dalam pendapat mazhab kita. Oleh kerana bersembelih itu ada kalanya semata-mata untuk dimakankan daging. Kadang-kadang kita sembelih untuk nak makan daging ya. Dan ada kalanya untuk kurbah, untuk mendekati diri kepada Allah. Itu dia panggil sembelih kurban. Dan perbuatan itu tidak berjaya dan tidak hasil tanpa niat. Jadi kalau kita tak niat, tak dapat pahala dan tak boleh lah, tak boleh. Karena hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ni selalu kita dah hafal belaka. Jadi hadis ni kita kembali semua bab niat. Dalam bab ibadat
Baik bab semaya, baik bab mandi, cuma lebak taharah yang kita tak kena niat. Bab taharah istinja. Adapun kalau taharah kita mengakak wudu, syarat kena niat. Taharah kita mandi wajib, syarat kena niat. Tapi kalau taharah istinja ataupun kita basuh najis, maka tak disyaratkan niat. Tak niat tak apa tu. Bukan bila kita nak basuh berak, saja aku basuh berak. Tak kena niat. Tapi kalau bab wudu, bab mandi, bab semaya, bab tayammum, bab zakat, bab haji, bab puasa, semua tu terhenti di atas niat belaka. Syarat lah. Ulama yang mengatakan bukan syarat, ulama Hanafi kata tak niat tak apa. Nak sempurna amalan yang niat. Itu muzahab je. Kita kalau kita semaya tak niat, akak tangan saja Allahu Akbar, tak jadi semaya kita. Dia kena niat. Waktu muzahab kita lepas solat suku. Jadi bab udhiyah pun sama, nak jadi kurban syarat kena niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah amalan itu dengan niat. Dan bagi setiap orang itu apa yang diniatnya. Hadis tu dia panjang lagi tu. In kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhirih. Hadis tu dia panjang lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amala liman la niyyata lahu. Tidak amalan, tidak sah amalan bagi mereka yang tidak niat baginya. Jadi kena niatlah. Jadi niat kita tu sebelum daripada semulih niat kau tu. Belum tu tak apa, niat 2 sehari nak raya. Tak ada poin kau. Tapi afdal masa kita nak semulih atau afdal waktu kita menumpahkan darah. Dah. Fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mensyaratkan niat itu ketika bersembelih udhiyah itu, dan memadaikan niat dan memadai diniatkan dengan di hati. Niat ni ialah hati, dia bukan lafaz dengan mulut. Lafaz dengan mulut tu dia panggil sunat. At-talaffuzu bin niyah tu hukum dia yusannu suku, sunat suku tu. Jadi kita nawai tu hak udhiyah tu jaga kata niat dengan hati ya. Dah. Niat kata kita gerubah sunat bagi diri kita kan satu bahagian pada lembu yang 7 ni. Terniat oleh hati kita. Tidak disyaratkan berlafaz niat dengan lidah. Tak mesti kata dengan lidah. Kerana niat itu merupakan amalan hati. Para fuqaha Hanafiyah mereka mensyaratkan bahawa hayawan udhiyah yang dibuat kurban itu tidak diistirakkan oleh orang yang tidak mau berkurban. Ni dari mazhab Hanafi. Binatang nak buat kurban ni kalau dia mau nak bergosi masuk nak buat makan daging saja tak boleh. Dia kena syarat kena pakak kurban belaka. Fuqaha Hanafi. Kita Syafi'i kita ada riwayat tadi. Kalau 7 bahagian 5 orang nak berkorban, 2 lagi tak nak berkorban, tak ada masalah. Itu mazhab kita. Bahkan ia mau daging sahaja, maka jikalau beristirak 7 bahagian pada seekor unta atau lembu, maka semuanya itu menghendaki berkorban, kecuali 1 orang sahaja. Nescaya tidak memadai udhiyah daripada sekalian. Ni bukan mazhab kita ni. Ini adalah pendapat ulama Hanafi. Kita ambil tahu sekadar tu ya dah. Dan telah mengharus oleh Syafi'iyah akan istirak tersebut. Dan bagi surakat segala kongsi, orang yang berkongsi ambil bahagian itu membahagikan daging masing-masing. 7 bahagian. Sebab tu kalau kita gerbai seekor lembu tu dalam bahagian yang 7 tu tak ada gerbai, maka dibagikan 7 juga. Ambil yang gerbai tu satu-satu, tak gerbai tu tengoklah. Kalau tuai lembu kan tuai lembu lah. Kita beli akad dengan sebahagian dia panggil.
daripada seekor lembu. Perbahasan yang ketiga, waktu berkorban. Jadi masa kita nak gerbe, bila masa dia, waktu mana. Para fuqaha, ulama-ulama fiqh berselisih pendapat mereka tentang awal waktu berkorban dan akhirnya. Awal kurban tu bila, akhir kurban tu bila, dan tentang dimakruhkan berkorban pada malam-malam Aid, malam raya. Ada ulama yang mengatakan makruh kita gerbe malam. Rumah kita boleh kata tak ada orang buatlah gerbe malam ni. Kebanyakan gerbe siang hari. Cumanya kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang, kadang malam tak ada. Selewat-lewatnya maghrib. Tu jarang nak ada lah. Jadi ada ulama mengatakan makruh. Cuba kita tengok cara pentafsir yang akan sebut. Akan tetapi mereka berittifaq, ulama fiqh, dan bersepakati di atas seafdal waktu berkorban itu ialah hari yang pertama hari raya, selepas pada semaya saling pakai baju semula. Raya pertama, sebab tu disunatkan kita semaya raya pertama awal-awal pagi sikit. Kalau raya Aidilfitri sunat kita makan dulu sikit, lepas tu kita pergi semaya raya. Semaya raya haji ni haji boleh pagi molek pukul 8 kah, je sini 7.30 kah. Agak katanya lepas waktu matahari naik dah. Tu bagi macam ni. Sebelum daripada gelincir matahari. Hak afdal ni sebelah pagilah. Karena itu adalah sunnah Nabi. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a fananhara. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Wa man nahara qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in." Pertama kali kami memulai hari raya kami ini ialah kami bersolat Aid. Hari raya mula-mula, pada pagi raya tu Nabi kita semaya dulu. Kemudian kami balik ke rumah masing-masing, lalu kami bersembelih. Sudah semaya, sekali dengan ketebah dia lah nama, sudah semaya tinggal tu email cokoh ni masjid elok. Sudah semaya dengar ketebah sekejap, sudah ketebah hak nak gerbe balik rumah masing-masing, gerbe masing-masing. Itu waktu yang paling afdal. Sesiapa yang melakukan demikian, ana dia gerbe ni selepas pada semaya, sesungguhnya ia membetulkan sunnah kami. Sebaliknya, sesiapa yang bersembelih sebelum demikian, sebelum pada raya, qabla salah, maka itu adalah daging yang didahulukan kepada ahli. Daging itu makan free gitu, tak jadi gerubek. Sebelum pada semaya raya, kita pukul 6.30 pagi kita gomoh dah. Semaya raya tak lagi, maka daging itu tak jadi gerubek. Kalau kita nazar, wajib cari semula-semula, kena ganti kalau hak nazar. Tapi kalau gerubek itu sunat, tahun tu kita tak ada gerubek dah. Hak yang disemulih sebelum pada kita semaya tak jadi gerubek. Daging untuk makan pada ahli dia panggil. Tidak sedikit pun pada ibadat. Sikit pun kita tak hasil pahala ibadat kurban. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan sebut pendapat fuqaha di sini. Kita tengok penjelasan yang lebih luas lagi tentang waktu-waktu berkorban ni. Kita tengok secara mazhabnya. Permulaan pendapat fuqaha Hanafiyah. Ini dalam mazhab Hanafi dah. Kita baca sepitah lalu, apa tengok dalam mazhab kita depan lagi. Dalam pendapat ulama Hanafi,
Permulaan masuknya waktu udhiyah itu ketika terbitnya fajar. Dia pagi benar ni. Ketika terbitnya fajar hari raya Adha. Waktu subuh. Ada kira mari. Ini pendapat ulama Hanafi. Dan berkekalannya hingga dahulu sedikit daripada jatuh matahari hari yang ketiga, maknanya hari yang ke-12 Zulhijjah. Hari pertama raya tu pagi, masuk waktu, afdal suku. Jangan duk keliru afdal dengan masuk waktu. Hak afdal kita dah kata tadi, waktu kurban itu daripada pagi sebelum gelecir matahari. Itu cara sunnah. Itu ittifaq, sepakati ulama. Tapi pendapat ulama Hanafi kata masuk awal waktunya terbit fajar. Fajar subuh lah kalau dia pukul ni kat pagi pukul ni. Kita kata. Akan tetapi tu waktu, tengok. Akan tetapinya tidak harus bagi penduduk kampung yang besar-besar, qaryah-qaryah yang besar, yang ditutupkan mereka dengan solat Id. Dia kalau duduk kat Badawi, duduk kat kampung halu-halu tu lain. Kalau penduduk kampung besar-besar, tidak harus mereka menyembelihkan udhiyah pada hari pertama kecuali selepas daripada menunai solat Id. Jadi kita tengok dululah dalam pendapat Hanafi ni, kalau orang dalam bandar, dalam kampung yang besar-besar, nak sembelih tu kena selepas pada semaya raya. Padahal waktu masuk tu fajar lagi, dia tafsin lagi situ. Sekalipun belum sebelum khutbah. Tapi syarat nak lepas solat Aid, selepas semaya raya. Kalau tak semaya, mana buat lagu mana? Ataupun kemudian daripada lalunya masa qadar waktu solat. Kita kata penduduk kampung yang besar-besar tu, kita ada huraian mazhab Hanafi ni, jangan kita keliru. Waktu dianya kalau asar masuk sengotinya keluar fajar subuh. Tapi tak boleh nak gerubah selalu nisbah kepada penduduk qaryah-qaryah yang besar-besar, melainkan selepas daripada sudah kita solat Aid, walau ketebah sebelum baca sekalipun. Itu nisbah pada penduduk qaryah kampung yang luah-luah, yang besar-besar. Dia tafsir lagi. Pada kelakuan yang ditinggalkannya kerana keuzuran. Adapun penduduk kampung yang kecil-kecil. Jadi setiap kampung tu orang pun tak ramai sangat. Yang tidak di atas mereka bersolat Aid. Dia tak beri pun semaya raya. Duduk ke tepi-tepi bukit, duduk dalam bukit. Tak ada tubik semaya Aid ramai-ramai dak. Maka harus mereka bersembelih kemudian daripada terbit fajar hari pertama. Dia tafsir situ. Lepas tu masuk waktunya daripada mula keluar fajar. Dan kita nak gerubah tu tengok, kalau penduduk qaryah yang besar-besar, syarat kena lepas daripada solat walaupun belum khutbah, ataupun syarat dia lalu masa qada solat walaupun tidak solat. Penduduk kampung kecil-kecil bila keluar fajar maka boleh semulih selalu dah. Ni dia pendapat ulama Hanafi, ulama Hanafi ni. Dan jika hilang seekor kambing ataupun dicurikan, kambing yang kita nak gerubah tu curi dia orang, lalu ia membelikan seekor yang lain gantinya. Jadi kita nak semulih kambing hari raya, bila nak pergi tengok di kandai kambing tak ada, itu pun cari hak lain. Dalam Hanafi kan gerubah dia wajib, asal dia wajib gerubah. Kita pergi cari hak lain ganti supaya nak semulih gerubah, kemudian didapatkannya. Bila kita beli hak lain, yang hilang tu jumpa pula dah. Jadi 2 ekor. Apakah hukum ni? Maka afdalnya bahawa disembelihkan keduanya. Pakai sembelih belaka dua-dua. Hak dulu, hak beli ganti, sembelih belaka. Jika hendak menyembelihkan yang pertama, harus 2. Kalau nak sembelih hak pertama pun boleh, demikian juga disembelihkan yang kedua. Kita nak sembelih yang kedua pun boleh.
Jadi afdalnya bukan syarat kena sembelih dua-dua ekor. Maknanya kita ni ada kambing seekor, bila kita nak sembelih, bila kita pergi tengok kambing tak ada, kambing hilang, jadi kita beli ganti. Beli ganti ni kita nak gerbai mana satu? Afdalnya kita gerbai dua-dua sekali. Kalau kita tak nak gerbai dua-dua, kita sembelih hak pertama, hak yang kita jumpa tu boleh, ataupun kita nak sembelihkan yang kita beli ganti tu pun boleh juga. Mana-mana satu. Atas kita lah. Dan apabila tersalah pada ditakyinkan hari Aid, hari raya, lalu mereka bersolat dan berkorban, kemudian ternyata hari Arafah. Masalah dia istihar kata satu tempat tu hari Jumaat, jadi hari raya belaka, dia pakat raya tu semulih hari tu. Tiba-tiba ternyata kata hari itu bukan hari raya lagi, kena kepada hari Arafah, hari ke-9. Jadi sembelihan kita tu sah ke tidak sah? Ini dia pendapat ulama Hanafi ni. Memadalah solat mereka, jadi semaya pun sah, dan juga udhiyah mereka pun sah dua-dua. Sebab kita dah buat tu masa kita yakin kata sudah masuk hari raya. Tiba-tiba ternyata katanya hari yang kita buat tu hari Arafah. Ada pendapat hak Hanafi. Dan hari-hari berkorban itu 3 hari sahaja. Satunya hari Aid, hari raya, dan 2 hari kemudian daripadanya. Jadi tasyrik bagi nisbah pada ulama Hanafi 2 hari. Hari raya yang ke-10, tasyriknya yang ke-11 dan yang ke-12. Jadi 3 hari saja masuk untuk berkorban oleh ulama Hanafi. Dan makruh akan sebagai makruh tanzih, bersembelih di waktu malam. Makruh tanzih ni seakan-akan dekat dengan hari. Makruh tanzih. Tapi tak sapalah, tahrim tak sapa lagi tu. Makruh tanzih sembelih waktu malam, kerana ihtimal salah dan silap pada sembelih pada kegelapan malam. Dengan sebab gelap gelita malam ni takut silap nyegi sembelih kena dilainkan. Hari ni kalau kita kira mari malam pun cerah kuasa hari juga. Bila kita pasal lampu, ni hukum asalnya lagu tu lah. Dalil para fuqaha Hanafiyah. Dalil mereka di atas harus bersembelih kemudian daripada solat, walau sebelum khutbah, ialah hadis Al-Bara' bin Azib, man dhaha qabla as-salah fa inna ma zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Sesiapa yang berkorban sebelum solat, maka sungguhnya ia bersembelih untuk dirinya. Itu syarat kena selepas solat. Tapi pentafsiran sebut tadilah, maknanya bagi ahli penduduk kampung besar-besar. Kalau kampung kecil-kecil, dibolehkan. Dan siapa yang bersembelih kemudian daripada salat, maka sungguhnya sempurna ibadahnya dan betul sunnah muslimin. Itu cara betul sengerti selepas pada kita sembahyang, baru boleh kita sembelih. Satu hadis. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man zabaha qabla as-salati fa innama zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Lebih kurang hadis yang sebut tadi juga tu. Sesiapa yang melakukan sembelihnya sebelum solat, hendak diiadahkan, jadi tak jadi tu sebelum solat. Dan sesiapa yang melakukannya kemudian daripada solat, sempurnalah ibadahnya, juga betul sunnah muslim. Disambung dengan hadis yang telah sebut sebelum itu. Adapun dalil mereka di atas ditahdidkan waktu kurban itu 3 hari sahaja. Jadi ulama Hanafi kata kita nak kurban ni dalam masa tempoh 3 hari. Hari raya, tasyrik yang ke-11 dan yang ke-12. Mereka berdalilnya ni, maka iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Umar dan Ali dan Ibnu Abbas,
Mereka berkata ayyamun nahri salasatun afdaluha awwaluha. Hari-hari sembelih itu 3 hari sahaja. Yang terutamanya hari pertama. Yang kedua boleh juga, tapi hari pertama yang paling comel, yang paling molek dan afdal. Itu pendapat ulama Hanafi yang saya sebut dengan secara tafsir. Ada banyak lagi lah, cuma kita buat sebagai sepitah lalu gitu ya. Sepitah lalu. Pendapat fuqahaul malikiyah. Ini kita ngaji mazhab maliki sikit-sikit sebagai ambil tahu. Permulaan waktu udhiyah bagi imam yang bersolat Id itu ialah kemudian daripada solatnya dan khutbahnya. Kita tu silap tulis. Khutbah. Jadi nasbah kepada tu imam. Dia tafsir pula. Imam ke bukan imam? Kalau imam, syarat nak gerban ni nak sembelih waktu dia selepas daripada sembahyang. Dan selepas daripada khutbah. Syarat dia 2 situ. Nasbah pada imam. Dan tidak harus bersembelih sebelumnya. Ni imam, tu imam tu hak jadi tu imam sembahyang. Ada pun lain dan bersembelih selain daripada imam, makmum dia kan, pada hari pertama, kemudian daripada bersembelih imamnya. Jadi nasbah kepada makmum, kalau nak gerbai hari pertama syarat kena imam mula-mula gerbai. Lepas tu kita turut dia. Jadi remik sikit hak ni. Tak. Jadi mazhab Maliki ni dia panggil payah sikitlah. Syarat makmum kampung nak gerbai ni kena imam tu gerbai dulu. Maka imam nak gerbai ni kena semaya dulu dah ketebah dulu baru boleh. Situ. Ataupun lalu zaman masa qada bersembelih oleh imam akan udhiyah. Kalau tak imam tak sembelih pun kita takdir kata kalau imam sembelih tu lama mana. Lepas pada masa tu boleh kita gerbai. Masalahnya gini, hari raya ya hak asalnya kita nak gerbai kena imam tu sembelih dulu. Baru kita boleh sembelih. Bah kalau imam tak ada gerbai, kita nak gerbai tak boleh. Boleh, tapi tunggu masa. Takdirnya kalau imam tu dia sembelih sekali siap belaka tu setengah jam. Lepas pada setengah jam tu boleh kita gerbai. Kita takdir masa. Kita sakat masa sendiri. Berapa lama kalau tak imam sembelih? Kalau 1 jam, 1 jam lepas pada tu boleh kita gerbai. Ni masalah kalau imam tidak gerbai, kita iktibar, kita kira masa. Kita takdir masa. Itu saja. Jika tidak bersembelih oleh imam. Dan jika bersembelih seorang sebelum daripada imamnya dengan sengaja. Tak imam tak sembelih lagi. Kita sembelih dah. Padahal imam pun nak gerbai juga. Tidak memadai kan dia. Tak sah gerbai. Jadi ulama Maliki ni dia syarat di atas imam tu kena gerbai dulu lah, pendek kata kesimpulan gitu. Kalau imam tak gerbai, kita tak boleh. Serta pula diiadahkan udhiyah yang lain pula. Jadi kena semula-semula daripada mafhum yang tersebut. Serta tidak daripada mafhum tersebut maka tidak memadai berkorban sebelum solat. Jadi kita faham pada tersebut sani mana kita nak gerbai sebelum pada raya, sebelum daripada semaya tak sah. Dalam Maliki dah, dalam Maliki takkid gitu. Dan sebelum daripada bersembelih oleh imam. Jadi syarat pendapat Maliki nak sembelih gerbai ni, 1, kena imam gerbai dulu dan imam kena semaya dan kena sudah tebah baru kita boleh sembelih. Gitu dah. Dan jika tertakhir imam dengan uzur syar'i, tak imam nak sembelih tak boleh, tak imam nak semaya pun tak ada pergi di surau di masjid sebab uzur syar'i, lazim menunggukan imamnya. Kena tunggu tak imam nanti tak imam pergi masjid. Siapa tangan mana tunggu hingga hampir gelecek matahari suka tengah hari tu. Dalam fuqaha Maliki takut dok kelik dok selerak pula tangan. Boleh kita tahu lebih sikit sebanyak. Tak. Kita kata esok ni raya.
Lepas tu kita nak gerbang. Nak gerbang kita orang mazhab Maliki masalan. Kena imam solat dulu, kena imam ketebah dulu, kena imam semelih dulu. Baru kita boleh semelih. Bah kita terkedai kata isak ni imam uzur. Nak tubik masjid tak boleh sama Allah nak semelih. Bila imam uzur kita sebagai makmum kita Tunggu sampai ke masa agak kata tengah hari kali imam tak tubik lagi, kita semulih. Tu kita semulih. Jadi payah sikit dah dia tu. Kita tengok dalil dia. Dalil ulama Maliki. Dalil yang mengatakan semulih itu kemudian daripada salat Aid, iaitulah hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali, man kana zabaha qabla an nusalliya falyazbah makanaha ukhra, wa man lam yakun zabaha hatta sallaina falyazbah bismillah. Sesiapa yang bersemulih sebelum daripada kami bersolat, maka hendaklah bersemulih ganti yang lain pada tempatnya, ganti hal lain. Dan sesiapa yang belum lagi semulih sehingga kami sudah melakukan solat, maka hendaklah bersemulih dengan nama Allah, dengan sebut bismillah. Jadi syarat semulih kena selepas daripada solat. Dan pada hari yang lain, dan tadi kita dah kira hari pertama, lepas tu hari yang kedua, hari yang ketiga. Dan pada hari yang lain daripada hari pertama, iaitu hari yang kedua dan hari yang ketiga, masuknya waktu berkorban itu dengan terbit fajar. Hari yang kedua bila masuk jam subuh bolehlah. Akan tetapi sungguh berkata masuk waktu terbit fajar, disunatkan takhir hingga terangkat matahari. Agak katanya sekadar waktu solat duha pagi, matahari angkat segala dan 7 hasta pada pandangan mata, maka boleh kita nak korban. Dan apabila tiada berkorban seorang sebelum gelincir matahari hari raya, maka afdalnya bahawa berkorban pada siang hari yang baki lagi, sebelah petang pula. Sebelah petang kita korban. Dan jika luputkannya pada hari yang kedua, tak sempat kita nak korban hari yang kedua, maka afdal bahawa ditakhirkan hingga pagi hari yang ketiga. Jadi tu hak lah sekali lah, nak tulah sekali dah. Dan jika luputnya lagi, hendak berkorban kemudian daripada gelincir matahari dan berkekalan waktu semulih itu hingga jatuh matahari. Pagi tak ada, sebelah petang. Rapat dianya hari yang ketiga tu sampai dia jatuh matahari maghrib. Jadi 3 hari je lah. Pendapat ini sama dengan pendapat fuqaha Hanafiyah. Pasal tasyrik 3 hari ulama Hanafi. Juga pendapat fuqaha Hanabilah yang selagi akan dijelaskan dengan lebih lanjut insya-Allah taala. Kerana yang masyhur pada ditafsirkan ayat al-ayyam al-ma'lumat itu ialah hari raya dan 2 hari selepasnya. Jadi bukan 4 hari dak, 3 hari sahaja. Iaitulah pada firman Allah Taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ayyamin ma'lumat, ada ulama tafsir, iaitulah 3 hari hari raya dan 2 hari selepas pada raya. Maksudnya supaya menyaksikan berbagai-bagai perkara yang mendatangkan faedah bagi mereka, supaya memperingati dan menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang tertentu, kerana pengerniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang untuk dijadikan korban. Kita buat sekat tu dulu. Kita semaya Isya. Selepas Isya kita sambung lagi sikit insya-Allah taala. Pendapat fuqaha Syafi'iyah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah lana fathul arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.